Hello, testing, testing. Okey tak? Suara okey tak? Oh, lupa ni lah. Um, Suara tak dengar. Sekejap eh. Okey, suara dah okey dah? Alright. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa sekali lagi kita dalam siri kelas online yang ke-7. Tujuh. Yang ada yang siri sebelum ni saya letakkan di di website lah, di YouTube. Okey. Di YouTube. So, apa yang saya nak bincangkan pada malam ni, saya khusus tumpu pada Easy Trade. Okay. Um, so, Easy Trade ni, uh, seperti yang saya bagi tahu sebelum ni, dia agak lain daripada nak bandingkan dengan um, dengan day trade ataupun ada setengah orang kata sama macam option ataupun digital option. Dia ni tak sama. Saya dah ceritakan sebelum ni apa yang tak sama dia, apa yang beza dia. Saya tak mau ulang lebih lebih detail lagi sebab boleh tengok video-video sebelum ni pasal cerita pasal easy trade. Okay. Dan yang paling penting, kita nakkan easy trade ni, saya berani kata, saya keep my point sebelum ni juga, saya keep tak akan MC. Kalau guna easy trade, tak akan MC. Syarat kena jaga. Means kalau kita open dengan RM25, means kena ada modal lah. At least 10%. So 10% kita punya ni. Okay. Oh lemak. Ada kucing terpangkat lah. Jangan lah. Okay kawan. Minta maaf. Okay. Saya keep my point. Dengan easy trade, tak akan MC. Apa maksud tak akan MC? Tak akan loss lah kan? Tak akan total margin call lah. Sebab let's say kata kita entry dengan $25. So, just $25 saja. Akan loss pun $25, dia tak akan lebih $25. Kalau nak profit tu, $25, $50, $75, anytime. Okay? Alright. Uh, then kena 10%, at least 10%. Kita guna tu 10% daripada modal kita. Let's say kata $25, mesti kita kena ada modal lebih lah. Kalau ada $1,000, $500, insyaAllah tak akan MC. Syarat dia, just fokus pada easy trade. Jangan guna day trade, easy trade. Dan kalau tak ada cencun, tak ada yang menarik, jangan masuk. Okay, yang tu. Alright. Okay. Kita teruskan dengan right. One man show biasalah now. Okay, harap-harap semua dah faham pasal easy trade. Okay. Alright. Boleh start lah, boleh start lah. Okay. Hari ini saya akan tumpukan um, saya akan tumpukan just easy trade saja. Okay, ada yang menarik kita masuk, insyaAllah. Right? Pair-pair yang perlu kita alert untuk easy trade. Dia pastinya kena ambil sebab dia by laju.
Siapa-siapa yang baru, yang tak faham easy trade, boleh tengok video sebelum ni ya. Kita kena pilih untuk masuk easy trade ni, kita perlukan pair yang laju. Okey. Pair yang laju dan semestinya BE kecil. Okey. Sebab kita running by time. Okey. Kita perlukan dia cepat kan. Running cepat, everything kita kena pastikan dia smooth lah kan. Let's say kata time saya akan cerita lepas ni. So pair yang saya suggest, straight to the point, pair yang suggest untuk easy trade, okay. Yang laju, GJ, okay, GJ, GU, GA, GN, EU ni sebab dia slow, tapi BE dia kecil, okay. Mungkin 2.1, 2 saja macam tu ya, okay. Oil, and then oil apa VRT ataupun oil lah, apa VRT dia punya yang pair ni lah, ini okey ni brand WTI, then gold, okey, gold dengan silver semua ada. Yang ni kami minta dulu, semua dah ada dalam gold, and then kalau siapa yang tak mau masuk satu pair, boleh guna hedging dengan pair ya, okey, keep ni ya. Ambil yang seolah-olah dia macam cermin. Okey. Bila macam cermin means pergerakannya samalah. Dia tak allow sama pair. Sama pair lepas tak bagi. Kecuali sama pair kita boleh masuk dengan day trade dan easy trade, satu pair. Different ni lah. Satu day trade. Then yang day trade tu ambil kan ada day trade pun ada 1 jam, 2, 3 jam, 6 jam. So ambil dua tu. Ambil tu. Kalau saya kata ambil sejam yang easy trade, yang sini ambil 1 jam juga di cancellation. Ambil macam tu. InsyaAllah berjaya. Nah, cara dia saya akan tunjuk lepas ni. And then kalau untuk hedging, okay, untuk hedging guna easy trade, saya syorkan yang sebelum ni kita buat GBP cable Aussies versus cable Kiwi, okay. Yang tu satu pair, yang tu satu untuk kita hedging. Pastikan BE dia kecil. Lepas ni saya cerita detail. And then lagi satu cable dollar dengan cable yen. Okay, versus dua-dua tu. Euro dollar dengan dollar Swiss francs. Okay. Ada satu pair lagi. Lagi satu BRT, lagi satu oil. Okay. Satu ni juga cluster juga tu. Then oil dan silver. Okay, yang ni pair yang kita boleh hedging. Okay, saya ulang sekali lagi. GA, okay, saya tunjuk kat sini senang. GA, saya letak kat sini lah. GA dan GN, okay. GU dan GJ, EU dan UCHF, BRT oil, BRT WTI, okay, oil, dan gold dan silver. Okay, yang ni pair yang saya suggest sebab saya dah guna. Saya sebab ni cakap, okay. Pastikan BE kecil. Pair ni of course dia laju. Okey. Untuk sementara ni saya akan ulas mengenai satu pair dulu. Tak mau pair untuk double untuk hedging. Kita guna untuk satu saja dulu. Okey. Untuk satu, let's say kata kita guna untuk oil, okey? Untuk oil. Untuk oil ni untuk oil Untuk oil. Jangan. Saya nak point-point saja, nak letakkan point-point saja. Oil ni, entry dia paling penting. Masa ni tak sesuai lah. Sebab dia, of course, BE dia besar. Okay, kita tengok BE. BE untuk oil, 27 besar. Mana untuk dapat ke break even, dia kena bergerak 27 pip. So, baru break even. Dan kalau 27, mana 54 pip baru 100% profit. Okay. Yang tu saya tak suggest lah. Yang oil the best, kita masuk saat lagi. Tapi esok dah Sabtu, dah market dah close, tak berapa menarik. Tapi boleh guna untuk next Monday, lepas-lepas raya lah kan. Okay. Pastikan BE dia, biasa BE oil, lebih kurang pukul 1, dia waktu tu slow. Dia lebih kurang
lebih kurang macam tadi pagi tadi lah. Lebih kurang 9, 10 macam tu. Boleh masuk. So kalau bergerak 20 pip, oil sekarang 20 pip anytime lah. So bergerak 20, kalau dia 10, 20 pip dah 100% profit. Okay. Ni one teknik saya tak cerita lagi, saya cerita time saja. Time dulu. Time yang boleh masuk guna easy trade, time dia. Okay. Time dia kita let's say kita tunggu untuk macam teknik sebelum ni juga, kita akan fokuskan untuk uh, pergerakan yang saya cerita sebelum ni, dia pergi turun 100 pip ataupun 40 pip dan dia naik ke tempat tu balik. Retracement. Retracement masa yang paling bagus, yang selalu jadi, di antara pukul 1 hingga 3 pagi. So, biasa 1.30 macam tu, 1.30, pukul 2 macam tu. Yang ni selalu jadi. Every day untuk oil. Since COVID ni lah. Sebelum ni dia jadi tapi tak banyak. Yang ni boleh pergi sampai 100 pip. Biasa 100 pip, 70 pip. Boleh tengok. You all tailor dengan graf, boleh tengok graf. Okay. Okay, fine. Okay. Yang tu habis untuk entry. So, entry pastikan jangan, kalau sebelum ni kalau kita guna day trade, kita kena masuk pukul 1 ataupun pukul 12.30 kena standby dia punya ni, masuk di high, di low kan. Okay. Time untuk masuk. Okey, time untuk masuk dia kena standby di antara pukul 1 hingga pukul 3 sebab time tu nak jadi. So, time tu juga perah dia slow. Perah saya kalau pegung. Saya pegung masa standard dah tu, masa fizik sikit dan pegung. So pegung ni dia macam tak bergerak lah. Kan? So bila tak dia easy trade ni dia based on volatility. Bila volatile kuat, dia akan besar, automatik jadi besar. Dia by komputer ni. So, bila kecuali untuk data lah, kalau ada data, let's say kata data means ada apa ni? Data means ada news lah. Ada news, dia akan detect lah. Yang tu lain lah. Yang ni kalau biasa tak ada news apa semua, dia akan based on volatility. Bila volatility ni, kalau besar pergerakan dia, VE jadi automatik jadi besar. So, time ni dia akan slow. Pukul 1, di antara pukul 12.30 macam dia akan slow. So, time ni VE kecil. Dan, walaupun kecil, tapi dia ada movement yang satu lebih kurang macam ni lah. Dia graf macam ni, zoom, dia macam tu. So, time ni dah kita masuk. Kita ambil time tu. 40 pip, 50 pip, biasa 100 pip biasa jadi. So, kita masuk. Kita standby lah antara pukul 1 hingga pukul 3 pagi. Alright, tu time dia. Pastikan BE bawah 10. 11, 12 pun boleh sebab dia bergerak banyak. Tapi kita nak, kalau dia bergerak kecil, tu nak dapat 100% pun agak susah sikit lah kan. Okay. Alright, ni untuk oil. Untuk entry oil, okay. Entry oil. Entry oil jam dia lebih kurang itulah pukul 1 hingga 3 pagi kena standby. Alright. Okay, untuk oil setakat ni ada pertanyaan. Dan Behringer oil time dia pukul 1. Jam berapa jam? Saya suggest 1 jam dulu tengok berapa. Biasa 1 jam dia kecil lah. So pilih 1 jam ya. Tak perlu lama sebab dia 1 hingga pukul 3. So bukan pukul 1 tepat, pukul 1 lebih, pukul 2 macam tu dia punya tu. Kan? So tak perlu tunggu lama. So sejam saja. Sejam dah cukup. Okey. Yang ni sayang, easy trade ni kalau nak buat profit, saya guarantee ikut law money management kena jaga, tak akan MC. Keep my point. Tak akan MC. Syarat risk 10% saja daripada ni. So kalau kita kena cukup lah. Kalau ada 1,000 tu kalau masuk 25 tak akan loss. Guarantee tak akan loss. Tapi dia boleh profit banyak. Sebab nak 25, walaupun risk 25, nak 25, nak 50, 70, 100. Senang-senang. Alright. So ni saya suggest. Alright. Then, okay. Ada pertanyaan pasal yang entry pukul 1 hingga 3. Alik. Guna masa teknik reset boleh tak? Boleh yang ni set tak masuk. Nanti tak kira masuk. Ini. Okey, pasal teknik reset memang boleh masuk. Alright. Bilfian. Oil masuk jam 1 guna teknik high low kata. Bukan high low.
Buku 1 ni bukan high low. Boleh tengok dekat blog saya dah cerita. Kita entry buku 1 tak bukan high low punya teknik. High low punya teknik kita sekarang. Sekarang guna day guna day trade. Sekarang boleh masuk, tadi kan tengok high kat sini ataupun low, high low tu yang tu teknik lain. Tu ada teknik. So kita tumpukan easy trade. Yang ni lain, teknik lain. Yang ni kita nak ambil dia movement dia, kita nak curi time movement dia, dia pegun, lepas tu dia jalan laju. Dia jalan laju pun untuk one shot saya. Dia tak tunggu tetap delay macam tu. Okey. Selalu jadi. Yang ni saya cerita yang selalu jadi. InsyaAllah boleh profit. Nak kata 300%, 400%, anytime. Anytime. Tapi kena ambil itulah macam saya cerita tadi lah. 10 pip ke bawah. 15 pip pun okey sebab dia bergerak 40 pip dah. 30 pip dah 100%. Tapi tak boleh dapat 300-400% lah. Kalau 100 pip lagi cantik lah kan. 100 pip kalau 10, 900% dah lah. Okey. Muhammad Nazri, tolong yang masuk satu bagian tu boleh perincikan. Macam mana perincikan tu? Dah ada perincikan lah tu. Masuk dia kena standby daripada pukul 1 hingga 3 pagi. Yang ni price movement dia seolah-olah tak bergerak langsung. So BE jadi kecil. Alright? Time ni. Alright? Entry dia kita masuk. Let's say kata macam okay, saya kata entry untuk 1 hingga 3 pagi. Let's say kata sekarang, kita ambil price sekarang 400% lebih kurang, dekat 500%. Masa ni kita masuk dengan lawan dia. Okay? Lawan dia. Lawan ni kena buy lah. Kena buy. So biasa akan jadi dia pergi 100, let's say kata 100 lah. Dia pergi ke atas 100, dia akan menghampiri price ni balik. Satu graf panjang, zoom, turun balik. Okey, itu 1 hingga 3 pagi. Alright. Dia kalau oil saja ke trade satu pagi. Ya oil saja. Yang ni saya guna easy trade untuk oil saja. Teknik. Yang cara lain dia paper lain memang kecil lah BE boleh jadi 2. Time ni euro pun kecil ni. Tapi ia tak bergerak sangat lah. 6 besar jugalah. Kan? Tapi saya tumpukan pada oil. Sebab oil ni memang movement dia macam tu. Dia pegun dan dia satu bergerak satu side. Kalau macam ni yang 400% dia akan pergi naik lebih kurang 100 pip, 80 pip, macam 80 ke 100 pip, zoom dia turun balik. Ke price ni, menghampiri price ni balik. Selalu jadi. Okey, selalu jadi. Okey. Easy trade. Kita guna pasal easy trade sekarang ni. Pukul 1 guna teknik mana dalam. Yang ni pukul 1 ni saya cerita pasal movement dia. Movement dia yang tadi dia akan bergerak zap macam tu lah. Okey. Nak buy or sell. Tadi saya cerita, mungkin saya baca lambat ni. Okey. Cerita ambil retrace dia. Saya kata minus buy, kalau hijau sell. Right? Ni selalu jadi. 300% boleh kata anytime. Anytime. Right? Kalau modal banyak, tapi jaga MM lah, jaga MM. Saya selalu sebut jaga MM. Ada member deposit $1,000. Okay. Dia trade $500 guna easy trade. Alhamdulillah profit. Tak apalah time profit. Kita tak nak time tak jadi. Bukan tak jadi, tak bergerak sangat. Jadi rugi. Alhamdulillah member tadi dapat 1,500% untuk goal. Alhamdulillah lah. Dia masuk sekali dengan saya ambil saya masuk awal, dia masuk lewat, dia tunggu sampai 150%, sampai 1,500. Tak apalah, rezeki dia, tapi jangan buat selalu. Sebab dia deposit 1,000 je. Kalau ada 10,000 tak apalah kan. Masuk 1,000 pun tak apa. Right? So balong dah pegun dan BE bawah pada 10 antara pukul 1. Ya betul, Nazri. Betul. Memang mula tepat je pegun. Kita kena alert lah. Kita kena start perhati daripada pukul 1 pagi. Pukul 1 pagi tu memang 1 hingga 3 pagi dia jadi. Okay. Alright. Okay, saya terus Ada pertanyaan lagi pasal oil? Yang ni untuk 1 hingga 3 pagi? Tak ada? Tak ada. Okay, baik. Kita go to next.
Ni saya cerita poin-poin untuk buat duit ni. Tak mau rangut-rangut. Cerita poin untuk buat duit ya. Okey. Kalau yang ada kawan-kawan ni boleh cuba demo dulu. Kalau tak, jangan percaya terus, guna demo dulu. Guna demo dulu. Okey. Alright. Ada lagi? Alright, ada lagi. Nizam Manaf. Apa nak tahu persen pegur macam mana sebelum entry, nak tengok pada BE ke? Ya, kita boleh tengok price movement. Price movement ni kita boleh tengok. Price movement kita tengok, dia tak bergerak sangat kan. So, bila tak bergerak sangat, dia automatik BE jadi kecil. Automatik. Yang tu senang. Automatik. Pelah pegun tu dia tak bergerak sangat lah. Kan? Kalau masa ni memang dia tengah aktif lah. Boleh kata semua pair bergerak aktif lah time ni kan. Okay. Helmi Ismail, yang lain tu maklum kita nak kelab fokus untuk saya jawab pada pukul 3 cuma. Saya tak kata fokus pada saya saja. Salah ni. Dia kalau hijau memang kena sell lah. Kalau apa nama ni merah kena buy lah. Sebab dia memang macam tu. Mana boleh kita sell saja. Salah ni. Salah. Bukan macam tu. Boleh tengok, boleh try tengok. Boleh try tengok. Okey. Aku Syah, masa bergerak baru entry ke atau masa pegun? Masa pegun. Bila dah start bergerak, dia jadi besar lah BE dia. Masa pegun. So, kena standby lah. Biasa jadi lebih kurang pukul 1 hingga 3 pagi. So, belum bergerak kuat tu, dia ada movement dulu sikit. Itu dia punya alert lah. Kan? Dan akan bergerak. Mesti bergerak. Maknanya kalau pukul 1 tu kita entry, kena 3 jam lah. Kan? Tapi biasa jadi lebih kurang 1.30 pukul 2. So, pukul 1.15. Dia mesti jadi. Macam ni. Mesti jadi. So, boleh masuk. Kalau dah biasa tu, boleh masuk dah. Pukul 1 ya masuk. Okay? Pukul 1, 1.30 macam tu boleh masuk. Sejam sudah lah. Ambil sejam sudah sebab BE dia kecil. Pastikan bawah pada 10 paling selamat lah. Kalau bawah pada 10, bergerak 20 pip pun dah 100% profit. Okay? Right? Ada pertanyaan lagi pasal oil? Ada lagi? Okay, next Right. Lagi satu. Kita guna untuk easy trade untuk apa? Untuk trade news. Trade news ni memang selalu kita guna sebelum ni lah. Ada kawan-kawan lama yang dah guna. Memang kita trade untuk trade news. Belum ni pun saya guna easy trade. Saya tak guna untuk tak guna untuk trade masa biasa. Mula-mula dulu. Lepas tu dapat kajian-kajian sikit, saya gunakan untuk trade news. Untuk lain-lain. Biasa saya guna untuk trade news. Trade news, teknik trade news macam biasalah. Dulu macam kita guna, macam saya guna, saya pun belum bubuh dari sebab banyak sangat. Saya bubuh baru dalam teknik lebih kurang berapa saja dalam blog, tapi ramai yang tak faham kan benda baru, tak perlu graf ni benda baru. So, agak sukar sikit untuk faham tu saya down dulu Ustaz, saya stop dulu Ustaz, tulis teknik-teknik, saya nak terangkan yang teknik-teknik yang dah ada dulu. Okey. So trade news trade news ni penting kita guna biasanya ni saya buat pengalaman saya guna untuk news AU ataupun Kiwi New Zealand. Okey. Guna dia satu, kita boleh hedging pun boleh. Kita boleh biasanya hedging lah paling selamat lah kan. Tapi of course bila hedging dia jadi sikit lah kan sebab dia ambil satu rugi satu untung kan. Kebanyak biasanya 80%, 85% macam tu. Hedging memang profit lah. Tapi tak banyak. Kalau kita one side, guna teknik yang tuan-tuan guna ataupun teknik yang tuan-tuan dah biasa guna ataupun indikator ikut suka hati lah. Tapi entry ni macam kalau kita buat, entry ni easy trade. Ramai orang buat macam tu. Okay. Untuk ada guna teknik yang saya beritahu lah. Kan? Kalau guna untuk trade news ni, nak cerita, kalau saya guna Pathwave lah. Pathwave ni sampai sekarang pun tak ramai yang boleh faham lah. Ada 2-3 orang kawan-kawan rapat saya yang boleh faham lah. Mak Alik even rapat dengan saya dulu pun mesti tak apa nak faham. Tapi yang
Yang baru agak susah sikit. Yang ni dia kena face to face lah. Fast wave ni um, dia jadi 2-3 saat sebelum news. Tapi senang aja betul-betulnya. Um, Tengok, kalau yang biasa tengok graf, dia akan turun dulu. Kalau dia turun 2-3 saat sebelum news, dia akan naik. Garanti akan naik. Kalau dia naik 2-3 saat sebelum news, boleh tengok kat sini movement. Kalau tengok graf, kalau boleh perkecilkan 2-3 saat, tak tahulah kan. Saya tengok dia market movement macam ni. Dan saya kata untuk euro ni, kalau dia tap naik di sini, ini, kalau dia hijau, dia lebih banyak, saya kata, dia lebih banyak ke atas daripada ke bawah, bermakna dia akan turun. Trade news, garanti jadi. Fast wave. Okay. Yang ni boleh kata 90-95% lah. Kalau guna path wave ni. Path wave memang cantik. Tapi kalau kita guna easy trade, masa ni dia besar sikit. Besar pun tak apa, dia berbaloi. Jadi saya kata kalau dia bergerak 50 pip, kalau dia biasa boleh pergi 15, 18 pip dia punya BE. So, bergerak 50 pip, dah okey dah lah. Kan? Okey dah lah. Dia bagus dia satu kita guna easy trade di news. Dia tak akan kena stop loss. Dia tak ada stop loss kan. So kalau kita risk 25, risk 100, dia akan loss pun 100 tu je lah. So kalau misal kata dia apa? Zigzag. Zigzag tak perlu takut pasal zigzag. Itu kelebihan dia. Kalau kita guna time biasa, macam kita guna teknik trade news dulu kan, saya tulis tu, ataupun lepas ni saya akan tulis teknik trade news macam biasa, berisiko. Kalau dia zigzag, dua-dua mati ya. Kan? Tapi easy trade no problem. Kalau dia bergerak, let's say kata kita buy, tapi dia bergerak turun 1000 pip pun still tak kena stop loss. Within 1 hour, let's say kita ambil biasa trade ni kita ambil 1 hour lah. So biasa 1 hour tu dalam satu jam tu, kalau dia bergerak 1000 pip ke bawah pun tak kena stop loss. Atau lepas tu dia patah balik 2000 pip, mana kita still profit lagi 1000 pip. Macam tu kelebihan dia. Itu sebab saya fokuskan untuk trade news. Okay. Sebab kan dia laju. Dia laju dalam masa yang singkat. Macam tu lah. Untuk trade news. Alright. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan tak pasal trade news? Trade news menggunakan easy trade. Yang ni paling bagus lah. Kalau tuan-tuan nak guna time biasa, tak payah guna. Tak payah, jangan guna day trade, jangan guna MT4. MT4 lagi tak boleh guna lah. MT4 dia ikut kan. Nak trade, guna easy trade. Nak trade news, guna easy trade. Okay? Ada pertanyaan? Muhammad Zainuddin Karim, oil boleh hedging dengan pair mana pun. Oil boleh hedging dengan brand dengan VRT, boleh hedging. Oil dengan VRT. Malik, betul. Dah cerita awal tadi. Saya dah tunjuk pair-pair. Nanti kalau dah terlepas tadi, boleh refer balik video ni. Sebab ini saya akan delete di Facebook saya akan letak di YouTube insya-Allah. Sebab jadi dah sebelum ni dia jadi partially mute. Sebab ada background music tu, yang tu music tu owned by YouTube. Saya ambil yang tu dia Facebook kacau lah. Jadi partially ada setengah ada dengar suara, ada setengah tak ada. Okay, so saya akan delete kat sini, saya letak dekat YouTube. Alright. Ada pertanyaan lagi? Kita ada berapa ramai? 254 orang. Alhamdulillah ramai dah. Semangat sikit aja kan. Kalau dapat 1000 orang kan cantik no. Bukan ambil duit apa-apa pun, free sia. Ni kita nak luar duit ni. Point. Alright. Habis. Okay, kita go to next. Lagi satu yang ni saya pernah cerita dekat kelas-kelas saya pernah cerita. Member di Besut kan. Di Besut, di Kota Baru, di Shah Alam saya tak pasti sebab mungkin baru perkenalan dan itu saya tak cerita. Yang ni boleh jadi. Memang menjadi. Okey. Third teknik easy trade. Okey, 1, 2, third teknik. Sekarang ni bulan puasa. Ada lagi pertanyaan. Okey, Maalif. Semua pair boleh guna untuk teknik ni? Boleh guna. Semua pair. Untuk semua pair. Ini untuk semua pair. Okey. Okey. Di antara pukul 4 hingga 6 pagi. Di antara pukul 4 hingga 6 pagi. Ni third entry, okey. Pukul 4 hingga 6 pagi ni, tengok pada
kabel Ausis dan kabel Kiwi. Okey. Kabel Ausis dan kabel Kiwi. Okey. Kabel Ausis dan kabel Kiwi ni dia pergerakan dalam 5 minit. Kalau boleh tengok kalau tuan-tuan terror duk tengok graf kan. Dia akan bergerak satu satu candle tu 20 pit, 27 pit, 15 pit, 10 pit anytime boleh bergerak. Okey. Satu dalam satu candle. 5 minit punya candle. Okey. Kalau tak nak lagi pun besar sikit 10 minit. Okey. Dia akan duk main kutu ya. Yang ni satu tip ni memang boleh buat duit. Memang betul-betul yang ni. Kalau siapa biasa menunggu kan, dia tak jadi selalu, tapi average jadi 60% jadi. Tiap-tiap hari boleh. Kalau dalam seminggu tu 3 hari memang jadi. So kena berusaha lah kita nak buat duit kan. Dan garanti jadi. Okey. Dia akan bergerak 15 feet dalam masa 5 minit tu, 15 feet. Entry dia suka hati. Nak buy ataupun nak sell. Garanti untung. Dalam masa ambil sejam. Syarat dia BE 4.5 ke 7. Okey? Take point ni 4.5 ke 7 peak break even dia. Okey. Biasanya 5 ke 6 peak saja. Kan? Okey, sekali lagi saya ulang. Time dia 4 hingga 6 pagi. Pukul 4 pagi hingga 6 pagi. Kabel Ausis atau kabel Kiwi pair dia. BE dia pastikan 4.5 ke 7. 4.5 ke 7. Kalau 10 pun boleh, tapi tu risky sikit, agak risiko sikit. Sebab satu pair, satu candle tu dia bergerak 15 pip. So kalau 4 kalau bergerak 8 dah 100%. Kalau berapa? 4 dah 200%. Yang ni siapa-siapa ada duit boleh main besar. Tapi kena ni dulu. Dalam seminggu 3 hari insya-Allah. Tak perlu trade lain dah. Yang ni nak cerita pasal buat duit ni. Tak perlu trade pair lain dah. Kata-kata. Just guna easy trade. Berkorban sikit masa. Bangun pukul 4 elok tahajud dulu. Baru tengok. Jangan tengok dulu. Pernah kali. Jangan dah banyak kali kena. Tengok dulu. Duk tunggu dia. Duk buat duit. Dah. Sebelum subuh tu insya-Allah lah. Kalau kita main. Kalau kita risk $100 pun untuk easy trade. InsyaAllah $1,000-2,000 boleh dapat. Bukan nak cakap besar. Cuba dulu. Sebab kalau kita risk 100, sekali close tu $200-300. InsyaAllah. Okay, so yang ni point ni, yang ni jarang orang cakap lah. Saya cerita memang betul-betul kalau tuan-tuan nak buat duit ni lah. Cara ni paling senang lah. Cara paling senang. Tak payah pening-pening kepala. Tapi kena ni dululah. Bangun awal. Elok bangun pukul 3 pagi. Tahajud dulu. Baru tengok. Jangan tengok dulu. Tengok dulu nanti galit. Duit punya masa nanti jadi galit. Okey. Cak Kiwi kalau. Ni kabel Kiwi. Kabel Kiwi. Tengok cak lah. Dia dalam seminggu tu 3-4 kali lah boleh jadi. Ataupun sekali 3 kali macam tu mesti jadi. Okey. Kabel Kiwi. Ini kabel Kiwi. Okey. Kabel Kiwi dan kabel ni. Dia akan jadi macam ni. Jangan macam ni. Beli tak mana-mana pun garanti profit. Okey. GA dengan dua ni, dua pair ni. GN dengan GA. Dua pair ni. Tapi jangan masuk hedging. Hedging payah ha. Jangan hedging. Muhammad Zuri Abang pair apa tak apa jalan. Okey. Great Britain Aussies, Great Britain AUD, Great Britain New Zealand. Saya guna kabel. Great Britain main kabel. Orang lama tahu ni kabel. Kalau Aussies ni. Kalau New Zealand tak panggil New Zealand, kami panggil Kiwi. Kabel lah. Okey, Great Britain Australia, Great Britain, New Zealand. Okay? Alright. Javelin je, IUD, USD. Okay. Bukan. Kabel. Great Britain. Great Britain
Australia, Great Britain, New Zealand. Macam tu. Senang sebut kabel Aussie, kabel Kiwi. Dua tu lah. Pilih satu pair lah. Dia akan jadi. Tapi saya fokus biasa kabel New Zealand lah. Kabel Kiwi lah. Okay. Alright. Kalau yang ni, dah faham yang ni, cukup dah. Memang banyak lah dapat duit. Tak perlu pair, tak perlu trade lain-lain dah. Tapi tak apalah. Kita ada kelas. So kita go to next. Okay, ada pertanyaan lagi dah pasal ni? So stat dia macam mana? Macam mana tadi tuan lepas jam 4 pagi? Dia pukul 4 hingga 6 pagi. Okey. Tak kira lah sell ataupun dia tengok first kali. Okey, first kali. Tengok BE. Tengok BE. Pastikan BE lebih kurang 4 ke 7 atau 4.5 ke 7. Normal dia akan 5 ke 6 saja. Okey. So boleh buy ataupun sell. Ikut suka hati lah. Sebab akan profit. Sebab dia akan main go tu ya. First kali kena BE, pastikan BE dia. BE dia kena kecil. BE dia kena 5 ke 6. 4 biasa 7 lah maksimum. Biasa tu. Kalau atas pada 7, jangan masuk. Jangan masuk. Boleh masuk lah tapi takut risiko lah kalau dia bergerak. Sebab tapi kalau tengok, dia biasa tengok graf, tengoklah graf. Mesti profit lah. Dia memang dia bergerak. Kalau dia akan bergerak dalam event 1 minit punya movement tu pun 15 p 10 ke 15 p macam tu. Boleh pi sampai 30 p. Mana akan profit. Akan profit. Dia atas bawah. Ni zaman lah. Kena tengok persen. Tak perlu tengok persen. Kita sekarang ni dulu kita guna teknik. Saya suka. Ada setengah orang tak percaya. Okay. Betul sideway besar. Ya betul sideway besar. Subway besar pastikan ni. Kita makan punya subway ni lah. Subway besar. Okey. Saya guna persen tak payah graf. Okey, sekarang ni kita guna tactical saja. Time BE. BE paling kecil. Kalau sebut easy trade mesti kena BE lah. Tak boleh lari lah. Kan? Okey. Ada pertanyaan lagi? Kita nak ke banyak lah. 3-4 kat saya tengok. Saya check ni. Okey, ada lagi pertanyaan? Okey, tak ada. Kita ke teknik keempat lah. Cara keempat lah. Dia ada banyak lagi saya cerita yang main saja sebab yang lain perlu berfikir sikit. Ini saya tak perlu pun ni saya ceritanya tak perlu pun tengok ni. Sebab time sekarang ni tak sesuai kita easy trade pun sekarang kalau besar kalau let's say kata GN kita tengok easy trade sejam pun 16 besar, memang besar time ni besar. Besar pun berbaloi lah sebab dia bergerak besar. Tengok kalau dia bergerak ni 31 ke 08 kan. 31 08 ataupun kalau sini kan ni 5 minit punya. 5 minit kan. 5 minit pun besar tengok 5 minit kalau habis setengah jam. Tengok berapa? 92. Memang profitnya memang profit kalau kita tengok 24 ke 31. 20. Berapa pip tu? 80 kan. Ambil 30 minit sejam lah sini. 98 ke 32. Lebih kurang 40 pip. BE dia baru naik lah. Tadi mana 1% profit lah 1% kan. Right? Okay, time frame 1 minit. Kalau nak guna time frame yalah 1 minit pun boleh lah. Kalau nak guna time frame lah kan. Sebab ni tak payah time frame, kita BE tak payah time frame kan. Okay. Alright. Ada lagi pertanyaan? Pukul 11 lah San. Dia ni kita cerita pasal buat duit ya. Tak payah nak duduk, tak payah nak tengok gerak, nak tarik silang sana silang sini tak payah. Just BE saya, BE kecil yang masuk ya. Tengok sekarang ni. Tengok dia kalau tadi kan dia slow sikit. Yang ni bila dia bergerak panjang tengok. Berapa ni 04 ke 36 kan. 30 pip. Dia bergerak dah 20. Dia movement dia base ke ni lah. Ke dia price movement. Okay. Hazid Azmi, trade time 1 hour cukup. Memang cukup. Dia kalau kita ambil 3 jam besar, dia tak boleh jadi tak boleh sampai 7, dia besar.
Kena ambil sejam. Sejam cukup. Kalau tengok tu memang cukup lah. Tak payah ni. Okay. Jangan lebih pada sejam. Kena ambil sejam, jangan ambil 3 jam. Ambil sejam. Right? Okay. Kita go to next. Dah pukul 11 dah. Okay, next teknik. Reset jam 8 pagi. Yang ni ramai orang confuse ni. Okay. Tapi saya trade tadi. Saya trade, saya dapat $500. Alhamdulillah. Dan profit patutnya lebih. Tapi saya jarang betul-betul trade sampai $500 untuk easy trade. Saya biasa saya trade 100, 200 paling besar. Tadi confident lebih sikit. Masuk $500. Tapi Alhamdulillah. Sebab mula-mula dapat 500 lebih tak mau keluar lagi. Nak tunggu sampai 200. Tapi dia turun balik. Dia turun jadi daripada 500 kredit tu. Dia turun jadi 300. Alamak. Sebab kan dia BE dia kecil. Masa tu 9 saja. Dia bergerak. Satu P jadi besar. Kalau kita kalau kita kira berapa? 500 bahagi 9. 500 bahagi 9. Jadi satu pip $55 satu pip. Tadi saya main BE dia memang datang BE kan. So $55 satu pip. So turun 2 pip dah $100 dah. Dia punya tu. So agak cuak kan. Biasa kalau kita in normal, kalau kita nak $50 satu pip demam lah. Kalau $10 pun 1,000 dah. Kan? Kalau kita nak $55, $5,000. Kena risk. Yang ni $500 pun dah dapat lah. Yang ni untuk 9. Kalau macam Euro BE 2 ya. Kan kalau $500, 2 BE, maknanya 1 pip apa? 1 pip 250. Dahsyat. Easy trade memang best. Ya, easy trade ni dia best. Kita boleh close anytime. Dia profitnya kita boleh close. Untuk kita belah-belah Asia lah, macam Mak Saleh kan. Tak, ni macam orang Canada kan, duk sembang. Depa tak prefer lah easy trade sebab depa modal banyak, juta-juta modal kan, macam orang Cina kan, yang 200,000, 300,000. Depa easy trade, depa tak ni. Tapi boleh main besar lah easy trade. Kalau 3,000, ada kan dia maksima kan sampai 3,000 kan. Dia kata GN ni berapa dia punya ni maksimum dia? Maksimum 1,800 ya. Tak ni. Kalau macam meja pair 3,000. Yang kecil pun $15. Kecil lah. Paling kecil lah $15. Tak apalah, boleh jagalah. Maksudnya kalau kita deposit $300, $500 tu janganlah trade besar. $25 maksimum boleh lah. $15 boleh lah. Kan? So ada balance lah. kena jagalah. Kena jaga. Tapi insyaAllah kalau $15 pun kalau 200% dah berapa dah. Kan? $30 profit. Okey lah. Alhamdulillah. Kan? Janji ada profit. Right? So kita ke next teknik jam reset pukul 8. Okey. Yang ni ramai orang confuse. Mungkin tak berani lagi nak masuk. Tak apalah. Kan? Saya masuk guna easy trade. Dia paling penting sekali. Dia akan reset. Jadi kalau kita bukan day trade, ini kita cerita pasal easy trade. Easy trade, day trade different thing. Okey. Sekarang kita cerita pasal easy trade. AU dan oil, gold dan oil memang boleh masuk. Okey. Ambil retrace. Konsep dia sama juga. Retrace saya. Tapi masuk dia, pastikan dia biasa oil ni, ni trick. Oil ataupun gold. Gold lah biasanya. Gold kan biasa dekat pukul 8. Pukul 7 hingga pukul 8 ni. Dia gold yang mana ada news, dia ada news. Okey. Biasanya dekat pukul 8 ni, dia memang pegung betul price dia. Walaupun ni dia memang pegung, dia macam tak bergerak. Tak bergerak tu mungkin dia boleh pi dia punya BE sejam 98 ni kita tolak yang belakang tu. Bila saya kata 98. Yang 8 tu kita tolak, dia 9 ya. Ataupun boleh jadi 7 per 8. Mana 7 pip ya. 7 pip, 9 pip, 10 pip. 10 pip boleh masuk sangat gold ni. Sebab dia bergerak. Once dia bergerak pukul 8 tu, ulama tuan-tuan. Memang aim cepat. Ambil retrace saja. Kalau ni senang cara senang. Gold. Dan saya kata besok dah tutup lah. Saya betul-betul kelas ni. Saya nak buat malam tadi. Tapi dah saya janji dah malam ni. Saya nak cerita untuk pagi esok tu. Pagi tadi. Kan? Sebab saya nak buat malam tadi. Tapi dah last minute. Takut tak ada orang. Tak sampai. Tak kesampaian juga. Apa yang saya nak sampaikan. So that's why tak apalah. Saya buat malam ni jugalah. Okay. Dan saya kata. Kita try. Hari Raya. Hari Senin. Hari Raya kedua. Boleh try. Okay. Let's say kata ini 58 ni. Ini dah besar dah ni.
Tapi kalau 100% lebih cantik, lagi cantik. Ini retrieve saya, ambil retrieve saya. Kan? Retrieve. Ambil retrieve. Pukul 8 pagi tu retrieve, ambil retrieve. Pastikan masuk 10 ke 5 minit. Baru dan masa, takut tak ada masa. Nak minaci pun boleh. Kalau minaci lagi cantik. Nak modal banyak lagi cantik. Ha? Let's say kata hijau. Hari tutup macam ni kan, hari Isnin ni hijau. Hijau ni, apa kita nak buat? Kalau hijau. Sell kan? Okey, sell. Sell dia. BE dia kecil. 9, 8, 7 macam tu cantik. Memang dia pegun. Sebelum kau dia akan pegun. Okey, so dia BE kecil, sell. Dia akan terjun terus. Yang ni boleh kata 100% macam ni. Nak profit 100% tu anytime lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau nak cantik lagi, tapi dia besar sikit lah. Kalau movement dia, misalnya kata dia dah lepas pada reset pukul 8, dia dah start bergerak. Tapi tak berapa laju lagi, dia naik sikit lah, mungkin ke 10, ke 11, boleh masuk lagi. Tapi saya saja janganlah kalau modal sikit kan. Kalau modal banyak, okey lah. InsyaAllah, insyaAllah. Yang ni saya buat banyak kali. Untuk gold, saya nak cerita yang gold, trade gold. Lepas, tapi easy trade, dia jadi bertukar dengan day trade. Jadi, payah lah sikit kan. Ada orang tanya technical gold. Gold ni kalau saya tak perlu technical. Tak perlu technical. Cuma baca-baca sikit kalau nak baca lah. Kan? Kalau saya tak perlu baca. Sebab saya tunggu retrieve pukul 8 ni. Kan? Masuk besar lah. Kita dah confident, masuk besar lah. Takkanlah confident nak masuk $25. Masuklah 100, 200. Ada kawan-kawan masuk 1000. Ada 1000. Kawan kita yang apa? Trade news kan, $4,000 dia masuk kan. Alhamdulillah kan. Member kita di KB kan. Mungkin ada dalam malam ni. Kan? $4,000 dia risk. Dapat 12,000. Ada ingat? Facebook saya yang lama tu ada saya post. Kan? Nampak 12,000. Jadi 4,000 tapi ketak kepala lutut kan. Alright. Okay, ni pasal pasal gold. Oil pun sama juga, konsep sama juga oil. Oil ni dia kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil. Tak konsisten lah dia punya BE sebelum pukul 8. Tapi kalau nak masuk guna day trade, insyaAllah lah guna day trade. Dia oil ni dia bagus. Sama kalau guna day trade boleh lah. Untuk pukul 8 tu guna day trade. Yang ni sebab proven lah. Semua kita dah guna kan. Untuk ni. Ataupun oil ni biasa kena minaci lah. Kan? Minaci lah. Ramai kalau dia tak, mesti kata yang ni close time ni bagi esok, kita mesti long kan. Kita buy. So kita buy. Guna day trade pun boleh. Tengok kalau untuk easy trade. Kalau takut tak ada masa tu, just kita mula-mula sekali kita buy dulu. Kita buy. Kalau dia turun lagi boleh dalam setengah jam atau macam tu, dia turun lagi, kita guna easy trade lah. Pastikan BE kecil lah. Tapi biasa kalau dia start jalan dah besar lah. Kan? Jadi kita kena main lah. Kena pandai lah. Kan? Alright. Alright. Banyak lah saya terlepas ni. Reset trade bahasa tu cerita tadi, takut tak ada masa, apa teknik pukul 8. Pukul 8 tadi oil dengan gold lah boleh guna, okey. Boleh hold lama mana bila entry gold tu. Hold sampai ni lah. Biasa 1% lah kita ambil ni. Boleh pergi sampai 300%, insyaAllah boleh pergi. Tapi biasa untuk safety lah. 1% cukup dah, banyak lah tu 1%. Kekerapan gold pula jago. Kekerapan gold macam mana? Dah terlepas lah ni. Kekerapan gold ni, kekerapan untuk boleh masuk ke macam mana? Kalau kekerapan gold ni untuk boleh masuk, dia memang selalu boleh masuk. Selalu boleh masuk. Kan? Selalu pakai 1 jam saja. Aizat Ishak 1 jam. Yang 1 jam ya. Jangan ambil 3 jam. Okay. Tapi kalau 3 jam kecil boleh masuk. Saya pun ada ambil juga 3 jam. Saya ambil 3 jam pun. 3 jam pun tengok ni. Sebab biasa kalau 1 jam ke 3 jam ni dia different besar juga. Cuma 3 jam ke 6 jam tu tak banyak beza. Janganlah kena main-main lah, kena main-main lah. Bila dah biasa ni, alah pejam mata lah, benda senang weh. Yang selalu jadi, selalu jadi. Right.
Untuk teknik jalan balik kau untuk Isnin dalam waktu mention time balik. Dia macam ni, Wilfian. Uh, saya sebetul je lah. Saya jarang trade hari Isnin. Tapi dia valid. Valid untuk hari Isnin. Sebab saya trade saya ni guna sebelum ada easy trade lah. Saya trade, orang lama tahulah. Follower saya lama kan. Um, saya hari Isnin dan Jumaat saya tak trade. Sebab di hari Jumaat ni saya cerita lah. Since kita dah cerita ni. Di hari Jumaat, di hari penstabilan price. Ni kalau orang lama, kalau orang yang suka perhati price dia tahulah. Biasanya dolar akan mengganas lah hari pada hari Jumaat. Mostly lah kan. So kalau nak trade juga just buy dolar je. Apa pun kita boleh try tengok dengan pair-pair yang ada. Okey, euro Euro USD tengok minus 48, dolar kuat. Gold lain cerita lah, dia komoditi. Oil pun lain cerita, dia komoditi. Okey, Great Britain, okey tengok sekarang ni minus 31%, dolar kuat. AU pun sama, dolar kuat. UJ kuat, ni lain. Okey. Tapi mostly New Zealand pun sama dulu. Dia hari ni tip, saya bagi tip. Ni jalan untuk guru nak ajar ni macam ni. Pi dah kelas jumpa takkan jam. Okey. Tip dia hari Jumaat ni mostly boleh kata selalu sangatlah dolar kuat. Tapi saya jarang trade lah hari Jumaat sebab hari penstabilan price. So saya lebih suka perhatikan sebab saya based on price action. Hari Isnin Jumaat saya tak trade, tapi masuk juga kadang-kadang kan. Tapi kita just ni lah. Tapi saya nak beritahu yang paling penting sekali hari Jumaat ni hari penstabilan price dan most dollar akan kuat. Okay, dollar akan kuat. Just buy dollar saja. Kalau saya nak masuk juga just buy dollar. Hari Jumaatnya buy dollar. Boleh tengoklah major pair, biasanya akan efek major pair lah. And macam hari ni semua jadi kecuali Japan. Japan boleh tengok kok ada dah. Nah jadi dah dolar pun tengok daripada tadi. Ni yang ni naik dia. Dah lah tak jadi dah. Biasa dolar kuat lah. Tapi kalau tak apa confident, jangan percaya dulu apa saya cakap, tengok dulu. Okey. Okey, apa lagi terlepas baca, sorry lah kalau terlepas lah. Sekejap saya tengok dulu. Muhammad Nazri. Sekejap saya baca satu. Okey, lepas habis tadi. Okey. Macam mana nak tahu retrace tengok persen ke? Retrace tengok persen. Dia tengok persen. Okey, retrace details sikit cikgu. Retrace lah. Takkan tak tahu retrace kan, no? Kalau misal kata bergerak banyak, dia akan retrace lah. Dia akan, kalau bergerak ke atas, ke bawah banyak, dia akan bergerak. Dia akan retrace ke atas. Kalau ke bawah, ke atas. Kalau ke atas, dia ke bawah. Tu retrace lah. Okay. Muhammad Azri, balon teknik reset goal sepanjang masa atau sepanjang masa? Goal sepanjang masa. Cuma, kalau bukan time COVID, dia movement dia kecil. Dia movement dia tak banyak macam COVID lah. Tu saya kata, kalau nak tambah duit ke, time COVID ni peluang untuk buat duit. Peluang kita time since baru ni pun kita pun ramai yang tak kerja kan. Bila ramai tak kerja, time ni sayanglah kita buang kan untuk buat duit. Saya nak cerita lama dah, tapi itu dia masa tak berapa ni. Benda sayang benda boleh buat duit sayang. Sebab kita tu banyak sangat bila kadang-kadang pertama-tama memang TFM lah. Bila kita cerita pasal ni, dia pun macam tak percaya kan. Ini cerita betul lah, true story lah. Ada yang telefon lah. Kebetulan saya boleh jawab, saya jawab. Atau mesej pun. Kalau kebetulan saya tak jawab lah sebab beratus mesej ni kan. Dia cuba argue saya telefon. Dia argue saya. Dan ada yang banyak yang tak argue. Tapi seorang ni menarik kawan kita ni. Dia tanya saya, tengok macam tak confident cara trade saya. Okey, tak apalah kalau tak confident, tak apa, guna cara tuan lah. Saya tanya dia balik, macam mana cara tuan trade, macam mana? Okey dah, profit dah. Tak pernah profit. Tak pernah profit, ikut cara saya lah. Macam-macam. Tak apalah kan. Alright. Khairul Azhar, pagi saya tengok gol 5 minit sebelum pukul 8, BE 85 pip, besar kecil. Kecil tu 85, kan saya cerita tadi. 85 miss 8 saja tu. 8 saja. Buangkan yang belakang tu. Okey. 8 saja, 8 kecil lah gol.
Sebelum pukul 8 pagi, go cantik berapa persen belum. Dia tengok berapa persen, tak kira lah berapa persen pun. Kalau 50 ni cantik lah. Kalau 100 lagi cantik lah. Kan? Lagi cantik lah. Dia kalau ni retrieve dia lagi besar. Retrieve lagi besar. Okay. Tak payah tengok trend. Ada orang takut trend dia menurun dah ni. Tak payah. Guna cara ni tak payah guna trend. Kita nak trade sejam. Paling lama pun 3 jam. Ataupun 6 jam. Bukan nak kira trend. Kita trend ni kita nak swing. Itu silap orang kita. Acah-acah time frame berapa. Oh ni candlestick macam ni, macam ni, macam ni. Tapi yang saya cerita macam baru ni lah. Nak lah punya cantik lah. Nak kata very tight spread, tight spread, tight spread. Satu setengah, tengok setengah. Dah lah tengok swing. Swing tak perlu spread kecil. Spread ni untuk kita scalping boleh lah. Cara tu cara kena ni. Tapi mungkin sebab baru kadang-kadang kita tak perasan, tak apalah. Kadang-kadang broker ni memang perlu pelik kecil. Tapi kadang-kadang broker ni dia tak ada kelebihan apa. Dia bukan saya nak suruh easy market. Easy market ni sebab dia ada MT4, dia ada web based, dia ada day trade, ada easy trade. So banyak orang kata apa? Banyak kemudahan untuk trade. Kalau macam platform yang tak ada ni, dia lawan spreadnya, dia lawan spread, dia lawan bonus tu saya. Kan? Tak ada kelebihan apa lah. Cuma kelebihan tak bonus dan spread. Kalau spread kecil, setengah pun, kosong, kita nak main swing. Tak ada guna juga. Kan? Okay? Easy trade berkali entry satu pair go. Easy trade berkali-kali. Ya, boleh berkali. Boleh. Terus open, keluar open boleh. Kalau Azhar, aduh saya ingat besar tu ni maksudnya. Kecil sangat tu. Dia kalau besar saya tengok goal lah. Goal ni. Ni besar lah. Time ni Oscar dia besar lah. Ni 16. 16 tak besar jugalah. Tapi biasa kalau orang tengok 30. Ni besar. 8 tak. Kecil sangat-sangat lah tu. Okay. Berapa persen nak masuk buy and entry? Entry dia 50% ke atas. 30% pun boleh. 30% pun boleh. 20% pun boleh. Ambil entry dia. InsyaAllah boleh. Balong 0.5% masuk 50% kan? Ya betul. 0.5% tu 50% lah. Saya sebenarnya saya nak senang kira. Teknik 2 1% senang kira. Kalau kita nak kira kok nak ajar saya bila orang tanya saya kira 1%. So mean 1.00. Kalau kita nak kira 1% tu kalau 0.10 nak kira berapa persen dah 0.01% banyak nak sebut. Kalau macam ni 56% senang. Kalau 1%, 56%. Senang kita nak sebut lah. Kan? Sebab dia 1% ni, 1% ni mewakili 1 pip. Ada member tanya ni, saya lupa. Jawab, okay. 1% boleh 1 pip. Kalau oil, 2% boleh 1 pip. Dia tengok, dia kalau yang dah biasa guna ni, tahulah kena perhatikan sikit kan. Alright. Lagi? Tuan, cuba tengok EU. Tuan BE kecil. Okey, EU. Dah tengok BEU. Dia banyak ni lah. Seluk ni. Seluk lah no. Ya. Ni bukan EU ni. EU. 331 tak mungkin. Ya. 313. Bukan ni. Tengok telefon. Duduk. Tu lagi tu. Jangan saya tengok dekat telefon. Boleh nampak. Telefon pun boleh app dekat app semua kan. Kalau EU, betul EU. Kau ada big news ke apa? Silap ni. 159 pip. Oh, bukan dia. Ya betul. Jangan salah sistem dia. EU. EU 5.1. Ni. Dia slow ni. Internet dia slow ni. Mungkin sebab kita streaming kan dia slow. EU sekarang 5.1. 3 jam. 3 jam 12. 5.1 kecil lah. Kecil 5.1. 5.1. Alright. Okay, Haziq. Dan maknanya sebelum jam 8 pagi petang kita hijau, so kita hijau kita sell.
Then kalau hijau sell, merah buy. Betul. Ya betul Haziq, betul. Nizam mana belum? Hari itu saya silap kat ET, ingat payout tu profit atau payout dah di mana close lot tu. Betul. Dia easy trade ni dia lain. Easy trade lah. Saya try. Kita try masuk. Oh ya tak apalah kita just try masuk easy trade. Nak tunjuk payout ni. Yang ni penting. Berapa ni? Kita up. Alright. Yang ni. Dia akan payout ni lain. Dia payout ni. Um, Tengok ni. Payout. Ni payout ni. Payout ni payout. Yang ni actual loss. Actual profit loss yang ni. Kalau kita close sini dah actual dah. Kalau kita kat sini, yang ni payout. Payout ni dia senang saja. Dia payout tolak risk. Yang tu equal to profit loss. Okay, payout tolak risk. Maknanya payout risk, sorry, risk. Risk 1,000 tolak payout. Dapat actual dia. Ada macam tu. Alright. Lagi? Wih, dekat 11.30 dah. Ada lagi tak? Tak ada lah. Ada lagi 2-3 lagi tak apa. Yang tu kemudian lah. Okay, kita habiskan soal jawab dulu. Alright. Oh, padan lah. Tunggu 5% tak ada. 50% tak ada. 500%. Okay, Khairul. Marit, alright. Abang boleh cerita sikit? Apa tu? Pada teknik open market Asia. Boleh. Saya ulas lah. Saat sikit lah. Dia macam ni. Senang je betul-betulnya. Tapi sebab dah biasa dengan teknikal kan jadi susah. Market open Asia ni macam ni. Sesungguhnya saya usulkan khusus untuk Australia dan Jepun kan. Australia Ausis dan Yen. So kalau market Asia buka misalnya pukul 5, market Asia lah. Market Asia pukul 5 pagi macam tu. So just buy AU, sell, tak ada news kalau jangan ada news lah kan. Paling bagus tak ada news lah. So buy AU ataupun sell UJ. Okay. Market US pula, buy tengah hari dah close dah, tak apalah pukul 12 macam tu dah habis dah market Asia. So untuk market US pula lebih kurang jam pukul 8 malam macam tu. Untuk AU sell, untuk UJ buy. Macam tu ya. Cukup senang. Saya cuba cerita sebab kita dalam penulisan ni tak berapa nak faham sangat kan. Market US buy US. Market Asia buy Asia punya pair. Macam tu ya. Alright. Ni zaman kesimpulan malam ni guna entry. Ya sebab saya khusus untuk easy trade malam ni. Tengok tu dia. Rugi dah tak masuk tadi kan. Saya kata dah kelas saya saya masuk. Saya masuk bukan saya saja, saya masuk berpandukan analisis juga. Tengok rugi tak masuk. Berapa pip dah tu? Tadi kita masuk berapa pip tadi? 24 pip kan. InsyaAllah boleh profit banyak lagi ni. Dekat sini 100%. Yang ni payout dia lah ni. Boleh nampak ini payout. Ini payout dia. Okey. Tapi cuma itulah dia bila kita gerun sikit lah nampak sebab yang ni kan macam kita risk 1,000 kan. Bila risk 1,000 ni tengok dia satu pip berapa. Kalau saya kata tadi 24 pip. So bagi ni. So satu pip jadi mahal. So bila kata tadi kan dah profit tadi. Tengok dia turun satu pip pun tengok dah ada ni. Dia jadi gerun sikit lah. Sebab satu pip. Bahagi kan lah. Tengok 24 pip ya. 1,000 bahagi 24 pip. 1,000 bahagi 24. Mana $41 satu pip. Ni $41 satu pip ni kita main. So gerun. Tapi kita risk kalau $41 kalau in normal berapa kan? Banyaklah 4,000 lebih kan. Yang ni boleh dapat itu dah kelebihan dia lah. Dan saya kata kalau untuk euro ni. Untuk euro ni kan. Untuk euro tengok pip dia berapa. Sorry. Ni ada something wrong lah euro ni. Dia 5 je kan. Dekat web ni kot web saya ada problem ni. Dia slow. Dan dia 5. So kalau 5 tu kalau kita ambil 1,000 bahagi 5. 1,000 bahagi 5. 1,000 bahagi 5. Mana $200 satu pip. $200 satu pip berapa puluh ribu kita nak download kat in normal. Kan? Normal trade lah kata di trade kan. Yang ni $1,000 boleh $200
$200 satu pip. Kelebihan dia, kelebihan dia. Okey. 11.30 dah kawan-kawan. Alright, saya soalan last lagi dah. Apa lu cerita pasal dah buat blog? Oh lama. Blog ni panjang nak cerita ni. Dah pukul 11.30 lah. Minta maaf. Nanti kita cerita lepas raya lah. No. Banyak guna internet yang ada loh. Banyak sangat lah. Saya terlupa lah blog ni. Blog ni memang cantik blog ni. Sebab dah pukul 11.30 dah sejam lebih dah ni. Kan? Yang terbaik tuan. Okey. Iwan Yuri, terbaik tuan live stream. Faham terus. Okey. Terima kasih. Alright, kawan-kawan. Dah sebelah, dah hampir ke 11.30 dah. So, tolong ingatkan saya untuk next kelas kita akan cerita pasal vlog. Tadi Akbar Jawaluddin kita akan cerita pasal vlog. Vlog ni memang mana-mana pair pun boleh. Yang ni Mak Lid tahu kot. Ini Mak Lid tahu kot. Mana-mana pair pun boleh guna untuk teknik vlog ni. Tapi untuk oil lah, sebab kita khusus untuk oil. Next kelas kita bincang pasal vlog. Vlog ni boleh guna untuk semua pair, sebab tapi dia technical sikit lah. Technical bukan technical tarik apa semua tu dah. Technical cara saya lah. Kita buat vlog. Kalau saya kata dia adalah panjang-panjang nak cerita dia. Kalau sekarang ni 11.25 mungkin sejam lagi kita cerita pasal vlog ni, sebab pemahaman dia benda baru jadi susah lah benda baru kan. Guna saya tak payah tengok graf. Just blog ni tak payah tengok graf. Sama juga teknik saya, semua tak payah tengok graf. Okay. Lagi dia ingat tak ada apa dah no. Dah pukul 12 lebih dah. Dah 11.30 dah no. So okey kawan-kawan. Kita minta maaf banyak-banyak lah sebab kekurangan ataupun terkasar bahasa yang macam kelas-kelas sebelum ni. Malulah insan biasa tak ada perfect kan. Kadang-kadang saya minta maaf banyak-banyak pasal mesej lah. Ada lebih 100 mesej di Telegram. Total lah WhatsApp ni saya tak sempat jawab. Sebab kalau satu orang setelah jawab mungkin 6, 5, 10 nak kena soal jawab. So kalau 100 penat. Lepas tu saya suka buat kelas macam ni. Lagi satu pula, bila kita saya cuba jawab dekat WhatsApp ke, dekat Telegram mengenai teknik-teknik. Jadi tak sampai je seorang saya tahu. Saya suka jenis open. So ada pertanyaan tanya ke open. So semua bagi manfaat untuk semua. Okey. Akhir sekali saya minta maaf banyak-banyak kalau ada terkasar bahasa, ada apa sebelum kita selama kita buat kelas online ni. InsyaAllah kita jumpa lagi selepas raya nanti insyaAllah. Dan pada tu kosong-kosong dan selamat Hari Raya lah. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin lah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.